berada pada fasa yang terakhir pada bulan Ramadan ini. Dan insyaAllah pada kali ini saya akan membincangkan tentang teknik-teknik berkomunikasi dengan Al-Quranul Karim. Di mana sepanjang bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran, kita cuba menghayati Al-Quran, cuba menghafalnya dan cuba untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita. Cumanya yang saya ingin kongsikan pada hari ini tentang sejauh manakah kita boleh merasakan bahawa Allah Ta'ala itu dekat di hati kita dan kita boleh berkomunikasi secara langsung. Kita merasa Allah Ta'ala berkomunikasi dengan kita dan kita akan rasa terlagi-lagi untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya bincang lanjut, saya nak sentuh sikit tentang baca. Tuan-tuan baca ni, baca. Baca dalam bahasa Arab disebut sebagai iqra. Iqra, bacalah. Bacalah, iqra. Bacalah ni tuan-tuan, dia ada tiga keadaan. Tiga keadaan baca. Satu, baca dalam hati. Orang panggil baca juga, baca dalam hati. Macam budak ni bacalah, dia baca. Dia tengok, dia baca. Tapi mulut tak komit-komit. Tapi disebut saya tengah baca buku ni. Kan? Yang kedua, baca, dia tengok teks dan dia bunyikan. Macam kita baca Quran lah, Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Maka juga dianggap sebagai baca. Yang ketiga, baca. Tetapi baca dengan suara yang kuat tanpa melihat teks. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan baca dalam sembahyang. Baca dalam sembahyang ni, puan-puan tengok teks ke tak tengok teks? Baca dalam sembahyang. Baca Fatihah ke, baca surah ke, kan? Baca dalam sembahyang. Kita tengok teks ke tak tengok teks? Jadi, walaupun kita tak tengok teks, tapi kita masih lagi dianggap sebagai baca. Okey, daripada ketiga-tiga kategori ini, tuan-tuan, puan-puan, yang dianggap baca apabila dalam sembahyang ni, apabila kita baca sama ada tengok teks ataupun tidak. Baca dalam hati tidak dianggap sebagai baca. Kalau tuan-tuan, puan-puan sembahyang, Allahu Akbar, baca dalam sembahyang, tapi mulut tak berbunyi, mulut tak komit-komit. Hanya dalam hati je baca. Dalam syarat sah sembahyang dia tak boleh. Dia kena, mulut tu kena komit-komit. Dia tak boleh baca dalam hati je, mulut senyap, mulut tak ada menihar je. Tapi baca dalam hati tak boleh. Sebab itu tak dianggap sebagai baca. Tak disebut sebagai iqra. Seperti itu tak disebut sebagai iqra. Sebab itu Rasulullah apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril datang jumpa Rasulullah di Gua Hira. Sebut, bacalah wahai Muhammad, iqra. Iqra ni bila Nabi disuruh baca, memang tak ada apa-apa bahan bacaan di hadapan dia. Dan pada masa itu pun tak adalah macam kita ada hari ni, ada buku, ada pelbagai. Masa itu tak ada apa. Buku pun tak ada, kertas pun tak ada. Kan? Jadi Rasulullah disuruh sebagai baca di hadapan Jibril suruh baca. Dia suruh baca, maknanya bukan baca tengok teks tapi sebut. Orang Melayu pula, tuan-tuan. Bila suruh baca lain, bila suruh sebut lain. Bila sebut cuba cakap lain, cuba ungkapkan itu lain. Ada sikit-sikit beza walaupun semua tu keluar daripada mulut tu juga. Tapi dia punya konteks itu agak berbeza. Tapi orang Melayu bila sebut baca, kan, biasanya dia faham baca buku, baca tengok kan. Kalau baca dalam semayang, baca cakap-cakap tu orang Melayu dia, kalau dalam semayang je dia sebut bacaan dalam semayang. Kalau cuba baca, maknanya dia tak sebut baca, cuba kamu cakap, cuba kamu
sebutkan begitu. Tapi kalau Quran dia baca. Ni perkataan-perkataan yang berkaitan dengan baca lah. Apapun tuan-tuan baca apa macam mana pun ialah kita boleh untuk baca sama ada tengok teks Quran, mushaf, dengan membacanya dengan apa tadarus dan sebagainya, ataupun kita membaca surah Fatihah, membaca bin Nas, membaca Falak sambil-sambil kita bawa kereta, sambil kita berjalan, sambil kita apa-apakan tanpa tengok teks, maka dianggap sebagai baca kerana itu adalah kategori baca. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut baca ni kan, saya tak tulis dia punya caption kat sini. Bila kita sebut baca ni sebenarnya dia kita baca teks Quran ini, dia merupakan satu teks yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila teks datang daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak berkomunikasi dan yang penting Allah Ta'ala nak menyampaikan mesejnya kepada kita. Nak sampaikan mesej kepada kita. Bila dia nak sampaikan mesej kepada kita, maka kita ni, kalau kita nak bercakap dengan seseorang, dengan orang ataupun haiwan ataupun apa-apalah, kita akan dan kita perlu menyesuaikan konteks itu, konteks komunikasi itu dengan orangnya itu, dengan siapa yang di hadapan kita. Contohnya, kalau tuan-tuan nak berkomunikasi dengan kucing. Ini gambar kucing lah. Bila kita nak berkomunikasi dengan kucing, maka kita perlu membuat bunyi ataupun suara yang sesuai dengan konteks kucing. Sama ada miau ke ataupun panggil apa-apalah, ikutlah macam mana kita panggilkan. Biasanya contohnya miau lah. Miau, miau. Kita panggilkan dengan suara dan bunyi dan tertentu yang sesuai dengan kucing. Kenapa kita bunyi miau panggil kucing? Kita tak panggil macam bunyi burung, panggil macam bunyi ayam, panggil macam bunyi anjing. Kita panggil anjing, kita panggil kucing dengan bunyi anjing, gong gong. Masalahnya. Jadi macam mana dia nak datang kan? Sebab bunyi itu tak sesuai dengan dia. Kalau dengan ayam masalahnya, maka kita sesuaikan dengan bunyi ayam, kita panggil ayam datang. Kita bagi tunjuk sikit umpan bahan makan, kror kror kita panggil kan. Kror kror kita panggil dia, dia datang. Kita panggil dengan bunyi miau miau miau. Jadi janggal dari sudut itu. Kenapa kita menyesuaikan? Kerana kita nak menyampaikan mesej kepada orang berkenaan. Begitu juga kalau setengah-setengah orang bila bercakap dengan orang Cina, dia sebelah kanan dia orang Cina, sebelah kirinya orang Kelantan. Bila dipusingkan orang Cina, lu tak ada guna, dia kata. Gua tak mau itu tempat itu taruh kereta, itu kalau taruh kereta itu memang sesak jalan. Kan. Dia cakap dengan orang Cina, dia cuba menyesuaikan bunyi cakapnya dengan pelatnya dengan cara Cina. Tiba-tiba dia beralih pula dengan orang Kelantan. Dia kata, dia mau nak klik bila kata. Pula lah. Bila orang Kelantan dia kiri je dah berubah dah. Kiri berubah dah. Dia mau nak klik bila ni. Ni kota baru jalan jam ni. Kerajaan dah bagi cuti dah hari Rabu ni, nak klik bila dah mak tak tahulah raya ni macam mana nak buat. Bila kiri je dah tukar bahasa. Elok datang pula orang Kedah. Hang nak pergi mana? Tukar pula. Kenapa kita tukar? Kerana kita ingin menyesuaikan bahasa kita dengan orang yang berada di hadapan. Supaya mudah sampai, mudah faham, dan inilah yang saya maksudkan dengan konteks komunikasi Al-Quran. Supaya kita faham dulu apa yang ada dalam konteks komunikasi dalam Al-Quran Al-Karim. Bila Allah Ta'ala nak menyampaikan mesej kepada kita manusia, maka Allah Ta'ala Allah Ta'ala mendatangkan bahasa, mendatangkan Al-Quran
yang boleh difahami oleh kita manusia. Nampak? Allah Ta'ala datangkan Al-Quran yang boleh difahami oleh kita manusia. Kenapa begitu? Kerana Allah Ta'ala nak menyampaikan mesej kepada kita supaya kita faham, supaya kita buat, supaya kita amal. Jadi kalau mesej nak disampaikan kepada kita dalam keadaan bahasa dan tak boleh kita faham, yang tak boleh manusia faham, langsung tak boleh faham, maka worse lah. Maka tak gunalah. Maknanya begitu, sebab bagi mesej tapi tak faham. So macam mana manusia nak buat? Maka di sinilah kenapa Allah Ta'ala datangkan dalam bahasa Arab yang ada kelebihan dari sudut kekuatan bahasanya, kekayaan bahasanya, dan boleh dicakap, boleh diungkapkan oleh semua manusia umat akhir zaman. Boleh belajar, walaupun mulanya terpaksa pelat-pelat sikit kan, tapi lama-lama belajar okey. Sehingga kan dalam bahasa Arab ni orang boleh belajar membaca walaupun tak faham makna. Walaupun tak faham makna, baca sedap kemain. Tajwid alhamdulillah, teranum kemain. Kita tanya alhamdulillahirabbil alamin, apa maknanya? Entah, dia kata dia tak tahu. Tapi kalau tajwid baca salah sikit, alhamdulillah, salah tu pakcik. Sebab apa? Sebab ha ni dengan ha lain. Ha ni kena bunyi ha macam bunyi itik. Kan? Bunyi itik serati, bunyi ha tu. Kan? Dia boleh. Tapi kalau makna dia tak tahu. Ini kelebihan yang terdapat dalam Al-Quran lah. Boleh baca tapi tak boleh, tak ramai yang mengetahui makna berbanding dengan yang tahu baca. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang saya nak masukkan dengan apa yang disebut sebagai komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita faham Al-Quran ni sebagai satu teks yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita berkomunikasi dengan Allah secara tersusun, teratur dengan format yang tertentu. So, mari kita tengok pula bagaimana bentuk-bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 bentuk. Yang pertama, solat. Yang pertama, solat. Solat ini adalah bentuk komunikasi formal antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk yang sangat formal. Kenapa bentuk yang sangat formal? Kerana bentuk yang sangat formal ini ditentukan kerana kita ada caranya. Semayang ni bukan main ikut dan je kan. Dia kena ada air semayang, dia kena ada bacaan yang tertentu, ada pergerakan yang tertentu, ada waktu yang tertentu, ada kaifiat yang tertentu. Semua dah difixkan caranya begitu. Walaupun ada sikit-sikit diberikan kebebasan dan pilihan kepada kita nak baca surah ke tak nak baca surah, nak baca zikir banyak mana. Ada lapis sikit lah. Tapi maknanya format, bentuk pun semua dah ditentukan. Jadi ini komunikasi formal antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, komunikasi kita menerusi doa. Menerusi doa ni tak formal. Tak formal. Tak formal ni maksudnya kita boleh doa dengan Allah Ta'ala, kita boleh minta, kita boleh cakap, kita boleh ajukan permasalahan kita, kita boleh mengadu. Macam-macam kita boleh buat tanpa ada format yang khusus. Walaupun adalah sikit, mana kena kalau nak doa ni bacalah Bismillah, bacalah Alhamdulillah, adalah selawat. Tapi compare dengan semayang tadi, kan, doa ni kita kata sangat umum, bentuknya, pengamalannya, caranya sangat bebas. Sangat bebas. Nak bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa Jawa boleh, apa pun bahasa boleh. Yang penting apakah dia punya mesej yang dia nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan yang ketiga ialah komunikasi kita dengan Al-Quran, dengan cara baca Al-Quran.
Di mana dalam cara baca Al-Quran ini Allah Ta'ala telah memberikan satu teks yang memandu untuk kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana yang disebut memandu itu? Yang disebut memandu itu apabila kita membaca Al-Quran dan bentuk-bentuk dialog, bentuk komunikasi, bentuk apa semua dah ada. Baca je. Baca je. Bila baca ni, mungkin kita nak menghayati lah pula apa konten-konten. Inilah dia punya topik perbincangan kita pada hari ini. Kan? Sebelum saya masuk topik tu, kita kena pergi cerita dulu. Kan? Dia punya bentuk ataupun konsep yang disebut sebagai komunikasi ini. Sebab komunikasi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berkomunikasi, tuan-tuan, siapa yang kat sini guna smartphone? Dan siapakah yang menggunakan phone yang lama dulu? Phone 3310. Cuba angkat tangan, cuba bagi tahu kau ada kat sini. Masih lagi menggunakan sepenuhnya phone 3310 Nokia dulu. Kau ada lah kan. Tahun 2000 dulu beli dah. Saya pun boleh pakai 3310 juga dulu tahun 2000. Oh hebat dah, kemailah pada masa tu. Tapi nak ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita ada smartphone, dia kita leka, kan? Masuklah saya, kan? Saya kata orang, saya pun sama. Kita leka, kita syok, kita leha, orang Perak kata leha, kan? Saya ni orang Perak, tuan-tuan. Saya orang Perak, dia leha, dia syok, kan? Sehinggalah dia tak sedar masa dah habis, sejam dah habis dia melayan Facebook ke, melayan IG ke, atau melayan WhatsApp ke, kan? So bila dia Khalid, ya benar. Saya nak sebut pasal Perak banyak sekarang, kok ada orang tak faham nak. Dia Khalid, gitu. Jadi bila dia dia leha, dia syok, dia Khalid dengan buat satu-satu benda tu. Jadi sebenarnya dia ada unsur kat situ yang dipanggil dengan interaksi. Interaksi. Interaksi ni, kan, kalau kita bercakap dengan orang, kalau berlabur dengan orang, kalau sembang dengan orang, kita saja yang bercakap. Macam saya lah, saya bercakap, kan, tak apalah, saya bercakap memang kuliah, kan. Tapi kalau bercakap dengan orang, kita bersembang dengan orang lah, ada orang sebelah, kita bersembang dengan dia. Tapi kita je yang bercakap, dia buat tak tahu. Itu je. Dia buat tak tahu je. Yelah. Gitu je sebut. Kan? Kita je bercakap, faham? Kan? Saya rasa tahanlah lah paling lama pun 10 minit. Kan? Cakap. Tengok dia pun apa pun tak ada. Nak balas pun tak ada, apa pun tak ada. Hanya je. Kita pun calik bot lah. Kan? Cabut, lari. Kan? Kenapa? Kerana kita bosan kalau tak ada interaksi. Tapi kalau ada interaksi, kita boleh bersembang sampai pukul 12. Boleh. Kan? Seronok topik tu pula kita suka, dia pun suka. Kan? Macam-macam topik lah. Topik baju, beli baju ke, topik raya ke, macam-macam topik lah. Bila kita rancak tu bila ada interaksi. Aku pun sama je. Ya, aku pun dulu macam ni, dia kata. Kan? Cakap lah, sembang. Orang kata belabur. Kan? Sampai Khalid. Kenapa Khalid? Kerana kita dah, orang panggil, kita ada interaksi dekat situ. Bila ada interaksi kat situ, inilah yang kita cuba bawa bila kita berkomunikasi dengan Al-Quran, supaya kita dapat menjiwai Al-Quran. Bila kita baca, tak sekadar kita baca begitu sahaja, tetapi ada unsur-unsur interaksi yang kita merasa Allah Ta'ala bercakap dengan kita dan kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita akan terlagi-lagi untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya faham dalam kalangan kita ni tak semua orang yang pandai berbahasa Arab. Saya faham tak semua orang yang pandai berbahasa Arab. Kerana ialah buat kata tadi, kita ni ramai yang boleh baca Al-Quran tetapi tak ramai yang boleh untuk
berapa nama ni, yang boleh mengetahui makna dan maksud Al-Quran. So macam mana saya cuba untuk perturunkan, ada berapa kat sini, ada 5-6 5-6 lah yang saya rasa boleh untuk kita fikirkan, untuk kita lihat bentuk-bentuk ini supaya kita akan merasa Al-Quran sedang bercakap dengan kita dan kita, Allah Ta'ala nak bercakap dengan kita dan kita menyahut dan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerusi teks yang telah diberikan kepada kita. So di sini ada 6 lah, ayat perintah, ayat larangan, perkataan iz, perkataan wahai, perkataan manusia, penggunaan aku, kamu, kami. So mari kita tengok. Saya ambil daripada surah yang paling rendah, juzuk Amma. Orang kampung saya panggil Jakma, dia kata. Siapa sini masa dulu-dulu dia belajar dipanggil dengan Jakma. Boleh tag sikit dia punya Jakma. Siapa di kampung dia dulu masa dia kecil-kecil dulu belajar Jakma. Dia tulis sikit kat ruang komen supaya adalah interaksi kan. Bila interaksi ni syok lah. Kalau saya cakap dengan seorang aja kan, jadi melabun lah, saya bercakap tak ada interaksi kan. Okey, bila kita ambil contohnya perkataan qul, katakanlah, katakanlah ni, tuan, kalau cuba tengok maknanya dalam tafsir kan, bila tengok makna dalam tafsir ni kan, kita akan jumpa perkataan ini dengan maksud katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad ni kan, kita ada rasa apa-apa tak kalau ketika mana kita membaca qul huwallahu ahad, adakah kita rasa terikatan, kita rasa ada hubungan dengan ayat yang kita baca ketika mana kita menyebut qul huwallahu ahad? Antara sebabnya ialah apabila disebut qul, katakanlah wahai Muhammad. Bila kita sebut katakanlah wahai Muhammad kan, kita tak rasa ayat ni macam ada kaitan dengan kita. Tidak tuan? Setuju tak macam itu? Bila kita baca qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, macam kadang-kadang kita tak rasa Al-Quran ni nak bercakap dengan kita. Tetapi kalau kita cuba kontekskan perbincangan itu, ayat itu dengan maksud katakanlah wahai Faisal, kita, walaupun ayat tu terjemahannya katakanlah wahai Muhammad, tapi Al-Quran ini bukan untuk Nabi Muhammad je kan. Al-Quran ni untuk kita. Katakanlah untuk kita. Bila untuk kita, disebut katakanlah wahai Faisal, katakanlah wahai Kak Noh, katakanlah wahai Puan Zainab, katakanlah Puan Suzana, katakanlah Puan Muhammad, katakanlah Puan Ainun, katakanlah. Maksudnya kan, Tuhan nak bercakap dengan kita, katakanlah. Siapa? Faisal. Nak cakap apa? Wallahu ahad, Allah Ta'ala itu esa. Jadi bila kita rasa perasaan Allah Ta'ala bercakap dengan kita, katakan perintah yang seperti itu, maka kita akan rasa bagaimana Allah Ta'ala cakap dengan aku ni, Allah Ta'ala perintah aku, Allah Ta'ala suruh aku buat, Allah Ta'ala qul, katakanlah. Nampak? Baru kita akan rasa Quran itu dekat di hatiku. Bukan TV3 dekat di hatiku. TV3 lah kan. Tapi TV3 ke apa? 39 ke apa? TV3 lah kot. Tapi yang penting bagaimana kita nak merasa Quran itu dekat di hati. Bila rasa Quran dekat di hati, maka bila kita baca, kita lagi apa benda. Bukankah kita tahu bahawa Al-Quran ni bukan kitab mukjizat kan, yang kita tak jemu, yang kandungannya dia akan ada benda-benda baru yang kita akan cuba dapat dan boleh dapat. Maka di sinilah terletaknya kehebatan Al-Quranul Karim. Itu juga seperti mana qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Tuhan yang menjadikan kelam. Wahai Tuhan yang menjadikan kelam. Falak ni waktu kelam, waktu tak apa nampak kan. Aku berlindung daripada Tuhan yang menjadikan kelam.
Daripada apa? Berlindung daripada apa? Berlindung daripada kejahatan yang Allah Ta'ala jadikan. Kenapa perlu berlindung? Tu panjanglah ceritanya. Bla bla bla. Tapi bila kita baca ayat ni, katakanlah siapa yang perlu cakap? Aku. Siapa yang perlu berlindung? Aku. Kenapa kita perlu berlindung? Kita perlu berlindung sebab kita lemah. Kalau kita kuat, buat apa nak berlindung? Kita lemah, baru kita rasa berlindung. Kalau kita kuat, kan, tak payah berlindung. Kan. Kalau kita lemah, panas, kita berlindung bawah atap, kita berlindung bawah payung. Kan. Kita berlindung ada kayu ke apa ke. Sebab apa kita berlindung? Sebab kita, nama tadi, sebab kita rasa kita lemah. Sebab itu kita panggil kita berlindung. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ambil contoh lain ialah inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Apa perintah Allah Taala? Fasalli li rabbika wanhar. Maka semayanglah. Maka semayanglah dengan Tuhanmu. Fasalli ni ada banyak maksud. Doalah kepada Tuhanmu. Salli dengan makna doa. Sali dengan juga dengan mana semayang. Sali dengan mana minta lah kepada Tuhan. Minta. Kepada siapa arahan minta ini? Kan? Inna syawanhar dah sembelih lah. So bila kita baca ayat-ayat ni yang seperti ini, ayat perintah, contohnya dalam ayat yang dalam qul huwallahu qul ni sebagai contoh, ayat perintah ni. Perintah dekat siapa? Perintah dekat kita. Siapa dia yang menerima perintah? Kita lah. Baru kita akan rasa dekatnya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ayat larangan. Dan ayat yang saya termasuk kat sini Rabbana. Perkataan Rabbana ni cukup banyak dalam Al-Quran. Perkataan Rabbana. Sekejap saya cari. Jadi bila ayat larangan ni tuan-tuan, sama juga macam perintah tadi. Nak melarang siapa kalau tak kita? Siapa yang perlu dilarang? Kitalah. Kenapa perlu dilarang? Banyak larangan yang perlu diberikan kepada kita, yang perlu untuk kita jaga. Perkataan Rabbana ni diulang dalam Al-Quran sebanyak 111 kali. Tuhan kami. Siapa dia? Kita lah. Kita nak bercakap dengan Tuhan. Wahai Tuhan kami. Rabbana la, janganlah engkau ambil balas kepada kami inna sina, ataupun engkau catat dosa kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Kan? Semua ni ayat bentuk yang disebut sebagai bentuk komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca juga ini yang keberapa? Yang ketiga, perkataan is. Kalau tuan-tuan baca juga dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa dengan banyak perkataan is. Saya telah cari dalam Al-Quran ni sebanyak 239 kali perkataan is diulang-ulang dalam Al-Quran. Perkataan is ni bererti ingatlah. Ingatlah. Ingatlah ni maksudnya ialah supaya kita ambil pengajaran, supaya kita ambil perhatian, dan juga supaya kita tadabbur ayat-ayat ini. Ingatlah. Ini bukan sekadar cerita tentang Nabi Musa. Ini banyak ayat yang saya buat ni daripada ayat ke-50, 51, 52, 53 daripada surah Baqarah. Surah Baqarah ni banyak is. Banyak is dalam surah Baqarah. Wa iz faraqna wa iz wa'ana wa iz atayna. Is ni ingat. Ingat ni bukan nak cerita pasal Nabi Musa sahaja. Tetapi kenapa kisah itu diceritakan? Apa pengajarannya? Apa manfaatnya untuk kita lebih tahu kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat berkenaan. Maka datanglah perkataan seperti mana is. Wa is. Ataupun wadhkur. Wadhkur ni lebih umum lagi. Tapi yang paling khusus, yang lebih khusus wa'iz lah. Tuan bila sebut wa'iz, ingatlah. Bila sebut ingatlah, apa benda yang kita kena ingat? Maka inilah perlu tadabbur. Perlu tadabbur tentang makna-makna bagus untuk tadabbur ni. Mungkin tuan-tuan ada kelas-kelas tadabbur Al-Quran yang boleh untuk kita melihat dan mengkaji maksud-maksud yang terdapat dalam Al-Quran. Yang paling penting, kita engage, kita interaksi, kita rasa Quran bercakap dengan kita. Kita bercakap dengan Quran, baru kita akan rasa sort of feeling dengan Al-Quran. Sama juga lah tadi wa izqala Musa. Ini semua perkataan-perkataan yang terdapat dalam Al-Quran yang menggambarkan interaksi.
Seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk interaksi ni juga ada perkataan wahai. Perkataan wahai. Yang contohnya ya ayyuhan nas. Diulang sebanyak 75 kali. Wahai manusia. Kalau sebut nas ni wahai manusia. Wahai manusia ni maksudnya kan dipanggil kepada seluruh manusia. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, seluruh manusia. Ayat tu ditujukan kepada seluruh manusia tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya. Yang penting dia manusia. Wahai manusia. Disebut berapa kali? 75 kali dalam Al-Quran perkataan wahai manusia. Siapa yang perlu menyahut? Kita lah. Bila orang panggil, kita menyahut lah. Bila kita menyahut, tanda bahawa kita ni rapat dan kita mahu mendengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting bila kita mempunyai Al-Quran Al-Karim yang kita akan rasa dekat di hati. Apatah lagi sekiranya panggilan itu panggilan ya ayyuhallazina amanu. Kerana bila panggilan ya ayyuhallazina amanu itu adalah panggilan yang sangat dekat dengan kita. Sebab yang dipanggilnya wahai orang yang beriman. Dan kita akan menyahut panggilan berkenaan. Kita akan menyahut panggilan berkenaan. Oh ya wahai orang yang beriman. Dan kita sahut, apa yang Allah Ta'ala nak panggil aku? Apa benda yang kena? Sebab kita orang beriman. Kita bukan manusia begitu saja. Kita disebut sebagai orang yang beriman. Kita dipanggil dengan sifat yang khusus. Kalau kita panggil anak kita, mari datang semua. Kan? Umum je. Anak-anak yang dah sekolah, mari datang. Kalau lebih khusus lagi, siapa yang sekolah? Dia terasa dia yang dah sekolah dia kena datang. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ni dipanggil oleh mak ayah dia. Siapa-siapa yang dah sekolah, mari datang. Yang budak-budak kecil tak apalah, tak payahlah anak ni kan. Contohnya kan. Jadi bila ada sifat yang khusus tu, kita lagi rapat dengan kita dan banyak kali disebut dalam Quran sebanyak 360 kali disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Okey, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan manusia. Manusia ni siapa dia? Kita lah. Kita lah manusia. Diulang banyak kali kan tuan. Banyak kali diulang dalam Al-Quran. Ada menggunakan lafaz insan. Apa dia? Wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia berada dalam kerugian. Perkataan apa? Insan. Insan itu siapa? Manusia. Siapa dia manusia? Itu kita lah. Ada banyak Allah Ta'ala menggunakan perkataan manusia. An-nas. An-nas pun manusia juga. An-nas ni contohnya qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Wahai manusia. Malikin nas, raja kepada manusia. Manusia ni sebab kata tadi umum. Umum. Tapi kalau insan ni ialah mereka yang mempunyai sifat yang lebih khusus. Mempunyai sifat yang lebih khusus. Apa maksud sifat yang lebih khusus? Maksud sifat yang lebih khusus ialah dia punya lengkap dan sempurna ciri kemanusiaannya. Kalau manusia ni umum. Tapi kalau sebut al-insan, dia berikan akal, manusia yang diberikan akal, yang diberikan kemampuan untuk memahami, diberikan keupayaan fizikal yang menjadikan dia seorang yang mukallaf, bukanlah dia orang gila. Kalau al-nas, dia termasuklah orang gila, orang buta, orang apa. Tapi kalau insan, dia tak masuk orang gila. Sebab orang gila tak termasuk dalam al-insan. Sebab al-insan ni orang yang sempurna akalnya, sempurna fizikalnya, sempurna, barulah dia diberikan taklifan dan tanggungjawab yang disebut sebagai mukallaf. Diberikan tanggungjawab. Tapi kalau an-nas ni, ya ayyuhan nas, wahai manusia umum lah kan. Ada satu lagi perkataan yang rapat dengan manusia ini yang disebut sebagai manusia, al-ins. Al-ins ni biasanya bila ada ins, dia ada jin. Dia bergandingan. Ins al-jin, jin al-ins. Kalau ada ins, saya tak pasti semua sekali ke, tapi dalam banyak keadaan dia akan bergandingan. Al-ins al-jin, al-ins al-jin. Begitu. Sebab al-ins maksudnya jinak, jin maksudnya liar, tak nampak. Ins jinak dan nampak. Begitu. Jadi bila dipanggilkan insan, manusia dan berada dalam kerugian, siapa dia manusia? Kita lah. Siapa dia an-nas? Kita lah. Kan? Jadi kita akan rasa kita diseru, kita dipanggil oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Ini untuk panduan-panduan untuk kita yang kita mungkin tak apa tahu bahasa Arab, tapi ini mungkin sebagai panduan. Bukanlah bermakna tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah yang lain pada ni tak ada, itu bukan interaksi. Semua ayat Quran bersifat interaksi, sama ada by perkataan itu sendiri ataupun by makna tu, dia ada yang menggambarkan interaksi. Tetapi itu yang kita sebutkan yang beberapa perkara ini sebagai memudahkan kita yang bukan berbahasa Arab dan juga tak berapa tahu bahasa Arab, supaya menjadi adalah landasan macam mana nak tahu berkomunikasi. Adalah ni panduan-panduannya yang mudah. Jadi keseluruhan ayat Quran ni bentuk interaksi macam yang saya sebutkan tadi. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala memberikan kepada kita Al-Quran sebagai satu cara untuk kita bercakap secara formal dengan Allah SWT. Kalau kita tuan-tuan kan, kita diberikan ucapan dalam majlis yang tertentu, diberikan teks, kita baca lah. Kita bacakan teks tu. Baca teks tu maknanya biasanya dah lengkap. Dah lengkap. Ada salutation dia, ada apa pun nak cakap, yang pertama nak cakap apa, nak puji siapa, nak bagi perspektif apa, semua dah ada lah tu. Sampai Assalamualaikum pun disebut. Maknanya dah lengkap lah. Kita baca lah, cuba faham lah macam begitu. Tapi kalau tak ada benda tu, jadi susah sikit lah kan. Macam kita doa, macam-macam lah kita doa kan. Yang ni gini, macam-macam. Tapi bila ada standard doa kan, maka dia akan lebih standard, dia lebih konsisten. Itu yang mungkin lebih baik. Okey. Yang terakhir ialah tentang aku, kamu dan kami. Ini adalah sangat banyak dalam Al-Quran. Sangat banyak dalam Al-Quran. Contohnya kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat wahai Muhammad? Ayat ini turun pada Nabi kita Muhammad. Tidakkah kamu lihat bagaimanakah Tuhan kamu telah melingkupkan ashabul fil? Kalau dalam ayat ni, apakah yang Tuhan kamu telah lakukan kepada tentera bergajah? Alam tara, tidakkah kamu tengok? Siapa dia yang tengok ni? Kitalah. Kitalah yang tengok. Walaupun cerita ini turun kepada Nabi kita Muhammad tadi. Tapi kita yang perlu tengok apa pengajarannya cerita Ashabul Fil ni, tentera bergajah. Allah Ta'ala nak menjaga agamanya kan. Tapi takkanlah kita nak biar Allah Ta'ala nak menjaga agama itu adalah urusan dia. Urusan kita jangan jadi macam yang Quraisy. Yang Quraisy kan, kalau cabut lagi. Kita patut menjadi orang yang mempertahankan agama. Banyaklah cerita ni kan, itu dia punya tadabbur ni. Tapi bagaimana kita melihat tu dengan cara kita, tadilah ada unsur interaksi. Sama juga seperti mana alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu sikap membanyak-banyakkan harta. Kamu sikap yang tak puas-puas ni, yang tak puas-puas, takatsur ni maknanya membanyak-banyakkan. Membanyak-banyakkan maksudnya dia tak puas-puas lah. Sikap kamu yang tak puas-puas ni, kamu telah melalaikan kamu, telah meleherkan kamu, meralitkan kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu ziarah ke kubur. Maksudnya sehinggalah kamu masuk dalam kubur. Siapa dia kamu? Kamu tu siapa? Kita lah. Jadi Allah Ta'ala sedang bercakap dengan kita. Kalla sawfa ta'lamun, kamu akan tahu nanti apa yang kamu laku. Summa kalla, kan? Kalla sawfa ta'lamun. Kalla ni macam sekali-kali tidak gitu. Maksudnya kalau bahasa kita, jangan. Begitulah dia punya. Yang kalau kita nak ni akan dalam bahasa Melayu kita lah, bahasa logat tempatan. Jadi bila kita baca seperti itu kan, ada merasai Allah Ta'ala dekat dengan kita, panggil kita, seru kita, maka kita akan rasa sukalah sebab kita dipanggil oleh Allah. Kan tak suka kan? Kalau Agung panggil, kita rasa suka, pakai look main lagi, nak pergi jumpa Agung, pakai rasmi lagi, sebab kita ada majlis dengan Agung, majlis dengan Sultan, majlis dengan orang kenamaan, dia sebut nama kita, kami berbunga-bunga lagi hati kita. Allah Ta'ala panggil kita, ya alhaakumut takatsur. Kita buat tak tahu, kita macam tak ada apa-apa je.
kan, maknanya tak kenalah macam itu. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perspektif yang saya cuba bawa pada hari ini. Teknik-teknik berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Al-Quran. Ini 6 teknik yang bila kita jumpa benda ni, kita bayangkan kita sedang berkomunikasi dan mahu terus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berkomunikasi, kita akan cakap. Satu lagi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita ni selalu bercakap, kita akan bercakap topik yang kita suka. Kalau tuan-tuan rajin masak kan, dia suka tu, kalau topik masak dia suka lah. Oh, masak puding dia raja, masak puding itu, masak puding ini, masak nasi macam-macam jenis nasi lah dia masak. Oh, suka, banyak maklumat yang dia tahu. Tapi kalau sembang pula pasal kereta, apa dia tahu? Sebab dia bukan dia tahu pasal kereta kan. Sembang pula pasal politik antarabangsa, lagilah tak masuk kan. Sebab apa? Sebab itu bukan bidang dia, bukan minat dia. Tapi kalau bab kereta, kalau bab motor, kalau bab masak, dia suka. Kenapa dia suka? Sebab dia minat kan. Oh ya ke Kak Noh, pantang jumpa resepi, ajak-ajaklah saya ni boleh merasa sikit kan. Pantang jumpa resepi ada je pun nak cakap kan. Kenapa? Sebab kita suka, sebab kita gemar, sebab kita berahi. Kata kita berahi, sebab dia suka. Jadi bila dia suka benda ni, dia akan cakap selalu. Benda yang kita tak suka, kita tak cakap. Setuju tak? Benda yang kita suka, dia akan cakap. Lama pun tak apa. Kalau orang suka mancing, kalau kita sahaja provoke dia, aku pun suka, dia pun cerita lah, panjang dia cerita, macam-macam dia sembang kan. Kenapa dia suka. Tapi kalau topik dia tak suka, calik bot lah, cabut kan. Di ni tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkomunikasi Al-Quran bila kita suka. Bila kita suka, kita lagi-lagi kita nak dan tak habis-habis kan. Dan inilah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bagaimana bentuk interaksi dan komunikasi antara kita dengan Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran ni membentuk hubungan kita. Dan kita ingat bahawa Al-Quran ini maksudnya bacaan. Sekali balik. Cuba salin lah nanti ya. Salin. Quran ini maksudnya bacaan. Qara'a daripada baca. Baca. Bila baca ni maksudnya kita kena bacaan lah. Memang benda tu baca. Dan bila kita baca ni, kita tak jemur-jemur dalam membaca Al-Quran. Inilah kehebatan Al-Quran Karim. Buat akhirnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak jelaskan sikit satu lagi perkara yang mungkin kita selalu sebut, selalu jumpa tentang huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah ni maksudnya apa yang disebut huruf seperti mana alif lam mim. Alif lam mim, yasin, ha mim, alif lam ra. Kami biasa jumpa tak benda ni dalam Quran? Alif lam mim ada 14 kalau 14 ke 15 huruf-huruf yang seperti ini. Siapa tahu maksudnya? Siapa tahu maksud huruf-huruf muqata'ah ni? Yang seperti ini kan. Huruf-huruf ni menjadi suatu cabaran kepada orang Arab pada masa itu, kerana orang Arab ni, mereka ni tak pernah menggunakan perkataan singkatan seperti ini yang disebut sebagai akronim. Orang sekarang sebut akronim, singkatan. Singkatan apa? SPAQ. SPAQ. SPAQ, apa nama ni? Pencinta Al-Quran. S tu apa? Sahabat. Sahabat pencinta Al-Quran, SPAQ. SPAQ ni dipanggil akronim. MARA. MARA, Majlis Amanah Rakyat Malaysia. PLUS, Lebuh Raya Utara Selatan. Kemudian apa lagi? ASB, ESN, BSN, macam-macam lah kan. Itu akronim. Akronim ni tuan-tuan, perempuan, dulu-dulu ni zaman orang Arab ni, dia tak guna. Pernah tu saya tak pasti, tapi dia tak guna dalam puisi-puisi mereka. Mereka tak guna macam gitu. Dalam puisi-puisi mereka tak guna benda-benda yang seperti itu. Bila datangnya Al-Quran, datang dalam bentuk yang mereka tak faham apa benda ni.
terasing ataupun mereka anggap benda yang janggal, yang pelik, yang asing bagi mereka bila menggunakan perkataan seperti itu. Tapi sedap pula, makna tak tahu. Makna tak tahu. Kita dalam konteks bahasa kita Melayu ni banyaklah kita guna singkatan-singkatan kan. Jadi orang dulu zaman Arab dulu dia tak ada gunakan singkatan-singkatan ni. Bila Al-Quran mula menggunakan, sudah mereka jadi apa namanya, termangu-mangu apa maksudnya. Dan inilah yang disebut sebagai mukjizat Al-Quranul Karim, mukjizat yang berkekalan. Dan perkara ini telah pun saya pernah sentuh dululah dengan bagaimana dia menjadi panduan manusia. Pernah saya sentuh dalam berbicarakan salah satu daripada topik, saya tak ingat topik mana, ketika membacakan topik Al-Quranul Karim. Ringkasnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau ada soalan-soalan boleh buat dalam ruang chat. Ringkasnya Al-Quran adalah sebagai kitab komunikasi. Dan kita perlu untuk meletakkan bahawa kita berkomunikasi dengan Allah SWT menerusi solat, baca Quran, doa, dan Allah Ta'ala nak bercakap dengan kita. Bila kita rasa Allah Ta'ala nak bercakap dengan kita, kita rasa begitu. Disebutkan dalam dalam hadis disebut jika dia sembahyang, fa inna rabbahu wa bainahu wa bainal qiblah. Ketika mana dia sembahyang dan dia rasalah Tuhannya bagaikan berada di antara kiblat, berada kat depan lah maksudnya. Sama juga seperti mana kita baca Quran, kita rasa Allah Ta'ala nak bercakap dengan kita dan kita menyahut sapaan, kita menyahut seruan, kita menyahut teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menyahut itu, kita akan rasa dekat di hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita panduan, dan bila kita membaca Al-Quran ini, kita akan rasa benar-benar kita berinteraksi dan kita akan rasa seronok dan syok dengan Al-Quran Karim. Okey, saya rasa itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, persilakan. Kalau ada apa-apa. Kalau tak, kita soal. Okey, ada apa-apa? Baik, persilakan jemaah untuk bertanya sebarang persoalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Wan Nora. Puan Nora Zitah angkat tangan. Silakan. Okay, salah tekan. Maaf, tersalah tekan. Okey, tak apa. Lain-lain ada nak tanya? Ni semua dah dah nak habis khatam Quran dah ni. Dia dah habis lah Puan Ustaz. Ada yang pertengahan 2 minggu tu dah khatam dah. Itulah. Okey, kalau tak rasanya diam ya Ustaz, macam dah tak ada soalan ni, semua dah jelas ya Ustaz ya? Yalah. Okey, baik. Alhamdulillah, jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Dr. Faisal atas pencerahan dan perkongsian ilmu kita pada pagi ini mengenai teknik berkomunikasi dengan Al-Quran ya, yang mana sama-samalah kita mencapai tujuannya, maka komunikasi itu haruslah lebih efektif menurut Al-Quran dan sama-sama. Terima kasih kepada penaja slot program ini dan juga kepada para jemaah yang sudi duduk bersama-sama ke akhir majlis ilmu ini, dan teruskanlah berada pada pukul 9 pagi ini bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ghazali Omar, pengajar berkitab iaitu kitab Fiqh Al-Manhaj Mazhab Syafi'i. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz.